السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 72. Berkata Syahar bin Hawsab, malaikat pendukung Arash 8 jumlahnya. Yang 4 mengucapkan tasbih. Kita sambung pada malam ini dengan melihat pandangan yang dilontarkan oleh seorang ulama, Syahar bin Mashhab, di mana dia telah menyebut berhubung dengan 8 malaikat yang telah kita sebut, yang ada ayatnya di dalam suratul Haqqah, iaitulah ketika berlakunya hari kiamat. Allah menyebut yauma idzin samaniyah yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Itu dalam surah Al-Haqqah. Allah kata nanti bila berlaku kiamat, maka yang menanggung arash Allah adalah samaniyah, 8 malaikat. Maka ulama ini memberikan pandangannya terhadap 8 malaikat itu, di mana katanya 4 malaikat mengucapkan tasbih, subhanakallahumma wa bihamdik lakal hamdu ala hilmik ba'da ilmik. Ini yang pertama pandangan dia. 4 malaikat menyebut, berzikir, bertasbih, maha suci engkau ya Tuhan, dan dengan kepujianmu, bagimu segala puji, di atas penyantunmu selepas pengetahuanmu. Ini pandangan dia yang pertama, di mana 4 malaikat yang sedang menanggung arash, jumlah 8, 4 malaikat berzikir dan bertasbih,
dengan menyebut bahawa Allah ini hilmik. Hilm makna santun, hilm makna lemah lembut. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita sebut rauf, innallaha bin nasi la raufur rahim. Allah ni terhadap manusia dia rauf, lemah lembut, penyantun, tidak mengazab, dengan segera memberikan peluang untuk manusia kembali berpaut kepada Allah. Itu adalah sifat penyantun Allah, dan ia adalah selepas ilmu. Ini tasbih, zikir malaikah. Kemudian 4 lagi malaikat mengucapkan tasbih, subhanakallahumma wa bihamdik lakal hamdu ala afwika ba'da qudratik. Maha suci engkau ya Tuhan, dan dengan kepujianmu, bagimu segala puji di atas kemaafanmu selepas kekuasaanmu. Tuan-tuan muslimat, sama ada sifat penyantun atau sifat pemaaf atau rauf, itu semua adalah menggambarkan betapa kasihnya Allah kepada hamba-hambanya, terutama yang sering melakukan dosa. Allah membiarkan mereka, tidak mencabut nyawa mereka ketika mereka sedang melakukan dosa. Tidakkah itu suatu kemaafan, suatu sifat penyantun kasihnya Allah? Apa jadi kalau waktu buat maksiat Allah ambil nyawa? Na'udzubillah ya Allah. Mungkin tidak sempat bertaubat, lepas tu kematian pula menjadi fitnah dalam masyarakat. Pakat wasak seorang sikit, mati tengah minum arak, mati atas riba pelacur. Tak kemalu si mayit, tak kemalu keluarga yang mendengar dan membacanya dan menerima perkara itu. Ini antara contoh kemaafan, lembut, santun Allah kepada hamba-hambanya. Baik, mereka ucapkan seolah-olahnya mereka terlihat banyaknya dosa-dosa anak-anak Adam, lalu mereka meminta ampun bagi anak-anak Adam tersebut, sebagaimana ayat yang berikut. Masih lagi ayat 7 kita baca, iaitulah firman Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Maka berilah keampunan bagi manusia-manusia yang bertaubat dan mengikut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari seksa neraka jahim. Tuan-tuan muslimat, bayangkanlah keuntungan, hadiah, habuan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sebab itulah amat penting
menjaga iman kita. Jangan rosak, jangan hancur. Dalam kitab Tauhid banyak membahaskan persoalan berhubung rosak dan hancurnya iman dan akidah. Kita mesti jaga. Kenapa? Sebab ini antara sebahagian daripada keuntungan orang-orang yang beriman. Pertama, wa yastaghfiruna lilladzina aman. Ayat kita baca tadi, iaitulah malaikat yang menanggung arasy. Mereka berkempen supaya orang-orang yang beriman diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 72-nya baca. Allah ampunkan orang-orang yang beriman. Cubalah kita bayang, kita yang duduk atas bumi minta dengan Allah hajat kita, start daripada bangun tidur tadi sampailah 8-7 minit ni, tak tahulah punya banyak permohonan kita kepada Allah. Kerana kita diajar Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Allah itu tempat tumpuan. Allah itu tempat kita bergantung. Dan antaranya ialah kita berdoa. Dan entah banyak mana doa yang kita dah minta, start daripada bangun tidur pagi tadi. Dan saya yakin antara doa yang kita minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan muslimat, Allah Ta'ala sebut, bukan sekadar kita minta ampun dengan Allah, malaikat tanggung arasy pun kempen sama. Ampunkan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Dan disebut dalam ayat ini, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Kerana sesungguhnya amat luas rahmat dan ilmu Allah. Nanti kita bahas bab rahmat. Dan disebut bagaimana malaikat minta supaya faghfir lilladzina tabu, ampunkanlah dosa mereka yang gemar bertaubat. Cubalah bayang, kita bertaubat tak tiap-tiap hari? Alhamdulillah, kita bertaubat atas segala dosa-dosa kita. Kita menyangka baik kepada Allah, bahawa Allah akan terima taubat kita. Dalam duk kita minta, Allah declare, malaikat aku hak tanggung arasy, mereka pun kempen minta pada aku supaya kamu yang bangun tengah malam ke, kamu yang minta ampun bertaubat lepas semayang ke, malaikat minta pada lilladzina tabu, disebut dengan fi'il amr, faghfir, ampunkanlah ya Allah, lilladzina tabu, mereka yang suka bertaubat. Malaikat minta, Allah ampun kita. Kita dah minta dah, malaikat pula minta sama supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita yang suka bertaubat. Tak nak bertaubat lagi, rasa diri kita hebat, rasa diri kita bersih, fala tuzakku anfusakum. Dalam surah An-Najmi Allah pesan, fala tuzakku anfusakum, maka jangan kamu membersihkan diri kamu sendiri. Maknanya jangan duk rasa kita tak ada dosa, jangan duk rasa kita ni bersih. Kita mesti rasa kita ni banyak dosa.
Walaupun kita tak banyak buat dosa, kita rasa begitu. Kita tak minum arak, kita tak rasuah, kita tak buat benda merepek. Dosa-dosa kecil tu terpalit jua lah, kita tak boleh elak. Tetapi perasaan merasakan diri bersih memang tak ada. Kita duk rasa berdosa aja dengan Allah. Sikap tu bagus. Sebab kita akan sentiasa memohon ampun dan bertaubat. Celah-celah tu Allah kata, jangan bimbang Muhammad, oi, selagi kamu beriman, malaikat yang tanggung arasy tolong kempin sama, minta aku ampunkan dosa orang-orang yang bertaubat. Dan malaikat minta, wattaba'u sabilaka, dan juga mereka yang ikut jalan engkau. Wattaba'u sabilaka, mereka yang ikut jalan engkau. Bukan sekadar orang bertaubat, tetapi mereka yang ikut jalan Allah. Sabilaka disebut dengan lafaz mufrad. Wattaba'u sabilaka, sabil mufrad, single. Kenapa? Ka tu Allah, jalan engkau. Itulah nak ajar jalan Islam ni satu. Tak salah duk kona, tak salah duk tempek, tak salah duk reka, lepas tu habaq ini Islam. Sedangkan ia bercanggah dengan Allah dan Rasul, Allah akan tolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. 85 Ali Imran juzuk 3. Allah kata siapa yang bersungguh, siapa yang pulun, siapa yang kerja keras cari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, aku tolak, aku tak terima. Sebab itulah Allah sebut sabilaka, sabil, satu jalan. Hak Nabi aku tinggal hak tu, hak Nabi aku buat yang tu. Kamu tak boleh ubah, kamu tak boleh tukar hukum yang dah ada dalam Quran yang Nabi pesan. Soal dunia lantaklah. Soal dunia ni Nabi sebut fa antum a'lamu bih. Bab dunia fa antum a'lamu bih, kamu lebih mengetahuinya. Dunia kita tak sama dengan dunia orang Arab. Dunia kita tak sama dengan Eropah. Tanamannya, pembangunannya, wang negaranya pun tak sama. Bab dunia fa antum a'lam, Nabi kata, pandai hampa lah. Tapi bab agama tak boleh pandai-pandai. Nabi kata fa ilayya idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Apabila urusan itu urusan agama, fa ilayya, kamu kena tengok aku. Tu Nabi pesan. Bab dunia fa antum a'lam, kamu semua antum, kamu lebih tahu, aku tak campur, kata Nabi. Tapi bab agama tolong jangan buat suka hati. Fa ilayya, kamu baliklah tengok aku. Soal agama jangan kita pandai-pandai. Soal halal haram jangan kita pandai-pandai. Fa ilayya, baliklah merujuk aku, kata Rasulullah. Maka malaikat minta bukan sekadar orang bertaubat, tetapi wattaba'u sabilaka, mereka yang ikut jalanmu, yakni kita yang ikhlas nak ikut jalan Allah, halal haram yang Nabi ajar, kita nak ikut sungguh. Nah, orang ini Allah ampun dosa, malaikat minta waqihim azabal jahim, ujungnya selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Yakni engkau ya Tuhan yang mempunyai rahmat yang tersangat luas. Tengok perbahasan Allah,
empunya rahmat yang tersangat luas. Tuan-tuan muslimat, dalam hadis Nabi kata Allah mempunyai 100 rahmat. 100. Allah turunkan di dunia ni satu rahmatnya, 99 spare taruh di akhirat syurga. Bayang, satu rahmat tuan-tuan, makan tak habis kita. Satu rahmat ya Allah letak atas dunia, kita makan tak habis dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab itulah hidup mesti minta cari rahmat Allah. Kita biasa baca doa, diajar oleh Nabi, hafazlah 10 yang pertama surah Al-Kahfi. Bermula alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba, sampailah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. 10 ayat ni hafal elok-elok, insya-Allah. Dajjal tak ikat kita. Dajjal akan jauh daripada kita. Dajjal akan kita diselamatkan Allah daripada Dajjal. Tuan-tuan muslim, apa yang Ashabul Kahfi minta? Masuk saja dalam gua 7 pemuda ini, apa yang mereka minta? Rabbana atina min ladunka rahmah. Benda pertama mereka minta ialah rahmat. Mereka minta rahmat dan kasih sayang Allah. Allah turunkan rahmat pada mereka. 300 sinina wasdadu 9. Allah tidurkan mereka 300 tahun. Allah kata tambah lagi 9, 309 tahun. Raja hak jahat tu pun dah mati, diganti dengan raja yang baik. Itu juga rahmat. Minta rahmat. Kita tiap-tiap hari jumpa aja saling mengucapkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang memberi salam jawab kena lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia mesti lebih. Kita sebut paling tak ada takat warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun kadang-kadang kita sebut juga Assalamualaikum. Apa salahnya tambah sikit Assalamualaikum warahmatullah? Apa salah? Rahmat tu mau sebut, dia pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni salam drama ni leceh. Assalamualaikum. Tak apa-apa. Cik Yahoi, Assalamualaikum. Ni salam drama kadang-kadang. Atau kita dalam WhatsApp askum lagi kemah. Apa benda askum? Sebut je lah salam dah. Orang menjawab salam dah. Ni askum apa benda? Nak type bagi penuh. Tak nak salam sudah. Fahamlah orang tu bagi salam pada kita. Jadilah takat tu pun. Maka rahmat penting. Tuan-tuan muslimat yang pergi umrah, ni musim dah. Tuan-tuan, Ibnu Abbas kata, teringat ucapan Ibnu Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari menurunkan 120 rahmat di kawasan Kaabah. Kawasan Kaabah, Masjidil Haram dalam tu Allah turunkan, kata Ibnu Abbas, 120 rahmat. Lalu Ibnu Abbas kata 120 ni bahagi 3, divide by 3. Pertama, 60 rahmat untuk mereka yang bertawaf. 60 dapat. Tak kiralah tawaf sunat, tawaf qudum, tawaf nazar,
tawaf wida, tawaf ifadah haji, tak kira. Asal nama tawaf 60 rahmat. Kalau kena turun dataran, kena pakai ihram. Dia tak boleh celapak macam dulu dah. Kalau pakai baju biasa, tawaf sunat, nindia pusing atas, syahid. Jauh. So ramailah pakai ihram turun bawah, buat macam mana? Tuan-tuan, 60 rahmat, 40 rahmat, 100 40 rahmat Allah beri, kata Ibnu Abbas, kepada mereka yang bersolat di Masjidil Haram. Sudahlah dapat 100,000 pahala. 2 rakaat Masjidil Haram 100,000, 2 rakaat Masjidin Nabawi 1000. Dahlah dapat 100,000. Dapat pula lagi 40 rahmat untuk mereka yang solat di Masjidil Haram. Baki lagi 20, dia 120. Baki 20 rahmat lagi, kata Ibnu Abbas, Allah beri kepada mereka yang hanya melihat Kaabah. Dia tak ada kerja, lepas maghrib relax sambil minum zam-zam, menunggu Aisyah. Quran baca dah, ba'diyah buat dah, ambil zam-zam minum, tengok Kaabah. Tengok Kaabah tu 20 rahmat. Sambil minum zam-zam, tengok Kaabah, dapat 20 rahmat. Sambil minum, tengok melintas Minah Arab, dia pun tengok Minah Arab. Tinggal Kaabah, tinggal 5 rahmat. Yang tu aku kata. Tuan-tuan, muslimin muslimat, 120. Siapa yang buat umrah, buat haji, tolonglah, jangan dok lepas benda-benda macam ni. Tengok Kaabah, kelambu hitam tu ya. Tengok Kaabah, 20 rahmat dah. Ni punya Allah bagi. Luasnya rahmat Allah. Wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Luasnya rahmat Allah, kata malaikat dan pengarang kitab sebut. Itulah rahmat Allah yang tersangat luas, dan pengetahuanmu ya Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui. Kulla syai'in meliputi, muhitun. Muhit makna meliputi. Bahawa ilmu Allah ni, Allah maha mengetahui. Apalah tuan-tuan nak sembah, zarah, atom, substain, bola apa pun, semuanya di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita terlalu sedikit, ilmu Allah tiada tepinya. Allah maha hebat ilmunya. Engkau mengampuni. Oleh sebab itu kami pohonkan, semoga engkau mengampuni bangsa manusia yang mahu bertaubat dan kembali mengikuti jalanmu yang benar, iaitulah agama Islam, dan selamatkanlah mereka daripada seksa api neraka. Nak apa lagi? Bila Allah minta kita suruh bertaubat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Panjang ayat tu, ayat nombor 8 surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintah dengan fi'il amar, maknanya taubat sunat ke wajib? Wajib. Allah sebut dengan tubu. Tubu fi'il amar, bertaubatlah ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka malaikat pun minta ampun, ya Allah, orang yang bertaubat
terima taubat dan ampunlah dosa-dosa mereka. Dan di hujungnya kata malaikat, waqihim azabal jahim, selamatkanlah mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, kita minta selamatkan aku, keluarga, anak pinak, keturunanku, ya Allah. Selamatkanlah dari bakaran neraka. Itu kan doa kita. Paling tidak kita baca ayat 201 habis malas berdoa, kita akan baca 201 Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai habis tu. Ujung dia waqina azabannar, punya nak selamat daripada bakaran api neraka. Tiba-tiba malaikat kata, ya Allah, waqihim azabal jahim, selamatkan mereka ya Allah dari azab neraka jahim. Ya Allah, tuan-tuan muslimat, tak bersyukurkah kita adanya makhluk namanya malaikat yang menanggung arasy Allah? Mereka kempen minta Allah ampun kita, Allah terima taubat kita, dan Allah selamatkan kita dari azab neraka. Ya Allah, berapa beruntungnya orang-orang yang beriman, kerana malaikat berkempen sama untuk kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah, terutama selamat dari neraka, kerana tidak ada kulit yang boleh tahan api neraka. Tuan-tuan muslimat, dalam hadis yang selalu kita sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Anas menyatakan, pada suatu waktu sedang kami duduk-duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba kedengaran bunyi macam bumi bergegar, macam bunyi dentuman meletup, bunyi macam dentuman yang kuat, dan terasa bumi macam bergegar. Ni kata Anas. Lalu kami berpandangan sesama kami. Anas memandang Abu Bakrin, Abu Bakrin memandang sahabat, pakat curious, tertanya-tanya, what's happening? Apa yang berlaku? Tak pernah alami peristiwa macam tu. Duduk-duduk tengah relax, bunyi berdentum kuat, macam bergoyang bumi. Lalu Rasulullah faham. Rasulullah tanya, kamu tahu bunyi apa itu? Allahu Akbar. Takut tuan-tuan hadir. Cuba bayanglah sekejap. Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu. Kami tak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul aja tahu. Nabi kata, itulah. Tuan ingat elok-elok hadis ni, muslimat, ingat elok-elok hadis. Nabi kata, itulah seketul batu yang tergelincir jatuh daripada tebing neraka. Tebing batu tu dia jatuh dan melayang-layang di dalam neraka, dan dia baru sampai di dasar neraka. Dan masa yang batu tu ambil untuk dia sampai ke dasar neraka 70 tahun. La ilaha illallah. Tuan-tuan muslimat, mari kita fikir betapa dalamnya neraka. 70 tahun batu tu melayang baru sampai dasar dia. 70 tahun. Nabi wafat umur 63. Lama mana batu tu travelling di dalam neraka? 70 tahun baru cecah dasar. Agak-agak dalam mana neraka? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap kali ahli neraka cuba nak lari, nak escape daripada neraka,
Tak tahulah panjat tebing neraka ke. Tiap kali mereka buat macam tu, u'idu fiha, dikembalikan mereka ke dalam neraka. Tak ada peluang, terlalu dalam dasar dia. 70 tahun tuan-tuan. Tak ada ilmu fizik yang boleh kira berapa kedalaman dia. Tak ada. Kita belajar fizik, kita boleh kira velocity, had laju, yang diwakili oleh V. Kita boleh kira time, kita boleh kira distance. Seketul batu dilempar ke udara dengan kelajuan 10 meter per saat. Boleh tak kita kira jarak batu tu dengan bumi? Jawab dia boleh. Mengambil kira graviti 9.81 pada skala Newton dengan kelajuan batu itu 10 meter per saat, maka kita boleh kira jarak batu tu dengan bumi. Itu ilmu fizik, kita boleh kira. Tetapi tidak ada saintis fizik yang boleh mengira berapa dalamnya neraka apabila Nabi sebut 70 tahun. Cuba bayang, kalau kita berdiri di atas sebuah gunung dan diperintahkan kita baling batu ke bawah, dan orang tu sebut batu yang ustaz baling ni nanti dia sampai ke dasar di bawah, di lantai, ustaz, batu tu mengambil masa setahun. Contoh, agak-agak dalam mana gaun tu? Setahun 70 tahun. Dalam mana gaung neraka? Dalam mana kedalaman neraka? Allah, Allah. Tak salah, ya Allah. Janganlah duk rasa tak apalah, masuk neraka dulu nanti masuk syurga. Jangan cakap macam tu. Kerana tidak ada manusia yang boleh bertahan. Hatta dalam dunia, tak adalah, jaranglah kita dengar orang duk elok-elok hidup minta mati. Senang dia kan, dengan kemewahan dia, tiba-tiba dia minta, ya Allah matikanlah aku. Kecuali ahli neraka. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ayat 77 surah Az-Zukhruf. Maka menyerulah ahli neraka kepada malaikat penjaga neraka, ya Malik, wahai Malik. Ahli neraka cakap dengan Malik, wahai Malik, boleh tak pergi jumpa Allah? Boleh tak pergi jumpa Allah? Liyaqdi alaina rabbuk. Boleh tak sekejap lagi pergi jumpa Allah, minta dengan Allah, tolong matikan kami, kami tak tahan dah. Ahli neraka minta mati. Malaikat Malik pergi dah? Pergi. Malaikat Malik pergi dan patah balik. Pergi dan patah balik itu kata tafsir, kata ulama hadis. Lama masa dia pergi, lepas tu patah balik bagi jawapan pada ahli neraka, masa dia 1000 tahun. Mampus. 1000 tahun baru balik. Balik-balik pula jawapan, qala innakum makithun. Allah, hampa tak mampu, hampa kena seksa lagu ni. Tu dia neraka. Ya Allah, jangan minta walau sesaat. Kita selalu sebut, muka kita takkan layak untuk masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau Allah pilih, alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Tapi kita kenailah diri kita siapa. Tahajud tiap-tiap malam, puasa sunat Isnin Khamis, rajin buat baik, sedekah sekali 100, tabung masjid, yang ada RM1 biru tu lah. Itulah kita kenai diri kita. Maka kalaulah kita ke syurga, Allah hisap lama di akhirat, kita kata janji kita ke syurga. Lama kena hisap pun janji kita ke syurga. Nak masuk tanpa hisap memang kita tak layak lah. Tapi kalau Allah pilih, kepadamu kami bersyukur ya Allah. Allah boleh pilih.
Tak ada hal. Cuma kita fikir siapalah kita dengan dosa kita yang berlambak-lambak ini. Maka yang penting kita minta dengan Allah selamat daripada azab neraka, dan itulah yang telah dikempen oleh malaikat penanggung arasy. Sambung. Di dalam tafsir Al-Maraghi disebut seperti berikut. Menerusi ayat ini, kita diseru beriman dengan apa yang diterangkan dalam kitab Al-Quran yang mulia mengenai malaikat pendukung arasy, dengan tidak pula disuruh membahas tentang bagaimana keadaan malaikat tersebut. Ini pun satu benda yang kita boleh terima, dan inilah yang saya kira paling tepat. Itulah sifat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita terima saja. Ada malaikat, ada. Tak perlulah kita bahas dalam keadaan tasbihnya, keadaannya. Mereka bertasbih, ya, cukup. Cuma tafsiran kita sebut tadi, kita raikanlah ulama yang bahas. Cuma di sudut iman, begitulah. Al-Quran mengajar kita menerima apa saja yang dibahaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menitik beratkan. Umpama contoh, persoalan masa, persoalan tempat. Bila Allah kata, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiya huqubah. Contoh 60 Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantu dia, iaitu seorang nabi, nama dia Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun adalah cicit Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun jadi pembantu Nabi Musa untuk pergi cari Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa kata, aku akan terus berjalan sehinggalah aku bertemu Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Quran tak sebut laut mana. Apa yang Quran nak ajar kita? Bukan masalah laut tu. Pertemuan dua laut, ya, Allah sebut Majma'al Bahrain. Situlah Nabi Khidir yang Nabi Musa kena jumpa tu, dia duduk situ. Pertemuan dua laut. Tapi Quran tidak emphasize, Quran tidak detailkan laut itu. Tafsir macam-macam lah. Laut Caspian dengan laut hitam, macam-macam. Takat ni tak ada lagi lah Laut Morit dengan Port Dickson. Tak ada lah lagi tafsir begitu. Yang penting apa? Bersusah payah menuntut ilmu yang tu. Yang penting apa? Menghadapi segala rintangan, segala cabaran, walau terpaksa berjalan. Au amdiya hukuba. Hukuba maknanya berpuluh-puluh tahun. Nabi Musa kata, biarlah aku berjalan puluh tahun sekalipun, asalkan aku jumpa Nabi Khidir. Laut mana? Tok Saduk sembang. Penting apa? Ilmu. Nah, nak dapat ilmu, kena senang ke kena susah? Kena bersusah. Dia bukan boleh mudah-mudah. Kena keluar rumah, kena tinggal keseronokan di rumah, kesenangan di rumah, kena susah sikit, kena bawa duit. Rokok jangan bawa. Bawa duit. Ni bawa rokok, pergi masjid surau buat apa? Bawa duit, sagi tabung lah RM1, RM2. Ni malaikat penuh ni menjadi saksi. Raqib Atid jadi saksi dah. Kita buh tabung tu. Ni malaikat yang berimpit sampai arah tak jadi saksi pula. Jadi saksi kita, perbuatan kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat, itulah Quran. Ketika orang ramai berbahas, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum,
Dan berkatalah sebahagian manusia, Ashabul Kahfi itu 3 orang, nombor 4 anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, berkata pula satu puak 5 orang, anjing nombor 6. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, berkata pula satu puak bahawa jumlah mereka 7, nombor 8 anjing. Akhirnya Allah kata apa? Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakan wahai Muhammad, Rabbi, Tuhan aku, a'lam, dia maha mengetahui, iddatihim, jumlah mereka. Ini Quran. Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Allah kata aku yang tahu berapa orang. Kamu tekalah rajman bil ghaib, kamu meneka dalam kesamaran. Itu lagu. Kamu meneka di dalam ghaib. Apa makna? Macam tak pasti. Yang penting aku maha tahu berapa jumlah. Walaupun pandangan Ibnu Abbas 7. Ibn Abbas beri pandangan 7 pemuda dan seekor anjing. Tak kisahlah. Tapi Allah kata aku lebih tahu. 3, 5, 7. Jangan pergi ambil bos 1 nombor lagi beratok di kedai. Jahannam 4 nombor ekor. Na'udzubillahi min zalik. Itu contoh. Tu salah hampa bergaduh. Yang penting ialah cerita mereka menyelamatkan akidah. Yang tu penting. Tu dia, bukan jumlah tu. Yang penting ialah mereka tak nak bersekongkol dengan pemerintah yang zalim. Yang tu. Yang penting ialah mereka bawa diri mereka. Mereka tak nak duduk dengan orang jahat. Tak mau. Mereka uzlah. Mereka lari bawa diri. Kami tak boleh campur dengan hampa. Kamu jahat, kamu fasik, kamu mungkar, bawa diri jauh. Tak mau. Itu penting. Bukan jumlah. Dan yang penting apa? Dapat rahmat Allah. Bila kita asing diri daripada mungkar, kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak adalah Allah tidurkan kita sampai ratus tahun. Tidur dalam kuliah je lah. Adalah. Tak adalah kita terlena sampai tak bangkit-bangkit. Ni cerita Ashabul Kahf. Cuma nak sebut begitulah Al-Quran. Maka dalam tafsir Al-Maraghi cukup dengan kita mempercayai apa yang disebut adanya malaikat pendukung arah. Cukup. Dan berapa banyak bilangannya, tu pun tak berapa kisah. Walaupun Quran sebut 8 pada suratul Haqqah, yang tu ada dalil. Dan itu berlaku ketika kiamat. Waktu kiamat memang 8 malaikat. Ni ayat ni, malaikat tanggung arasy. Berapa jumlah? Wallahu a'lam. Malaikat 8 tu waktu kiamat. Itu ada dalil. Baik. Dan berapa banyak bilangannya, kerana hal itu adalah urusan yang tidak dijelaskan oleh kitab Al-Quran dan hadis mutawatir, maka kita serahkan. Makna mutawatir ni dalam ilmu hadis, mutawatir maknanya sesuatu yang kita tidak boleh dustai. 1 campur 1 2. 1 campur 1 dalam matematik biasa dia jadi 2. 1 campur 1 dalam matematik digital dia akan jadi 1 kosong. Dalam ilmu digital dia akan jadi 1 kosong. 1 plus 1 equal 1 0. Dia tak panggil 10, dia panggil 1 0. Kita kena tulis jarak 1, jarak kosong. 1 0. Itu matematik digital. Kosong campur 1 matematik biasa 1. Kosong campur 1 matematik digital kosong. Kosong campur 1 equal 1. Itu mutawatir. Siapa boleh dustai? Itu maksud mutawatir. Kawan tu lepas 47 tuduhan. Mutawatir. Siapa boleh dustai? Tu mutawatir lah.
Hari ni lepas lagi 2 orang. Hantamlah. Ini hak mahkamah, kita tak mau campur, tuan-tuan. Tapi merdeka sungguhlah sehari 2 ni. Nak sebutnya mutawatir tu. Mutawatir sungguh. Kita tengok, mutawatir betul lah. 47 bukan 45, 47. Mutawatir tak? Ayo, tu maksud mutawatir. Perdana Menteri lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hang suka ke hang tak suka, tu maksud mutawatir. Datuk Seri Anwar PMX orang panggil. Itu mutawatir. Makna nak bagi faham, mutawatir ialah sesuatu yang kamu tidak boleh dustai. Itu maksud mutawatir. Baik. Maknanya dalam hadis yang mutawatir, maknanya kita tak boleh dustai hadis itu. Maknanya perfect. Maka kita serahkan saja urusan itu pada ilmu Allah. Bagi kita hanya beriman sahaja. Dan para ulama setengahnya mengatakan yang dimaksudkan memikul atau mendukung arash iaitu mentadbirnya. Ada pula tafsir bila sebut malaikat yang pikul tanggung arash bukanlah pikul pada keadaan fizikal. Ada pula tafsir begitu. Tetapi maksud memikul itu ialah menguruskan arash itu. Wallahu a'lam. Ini penafsiran. Baik. Kemudian disebut dan juga memeliharanya, yakni memelihara arash itu. Adapun yang dimaksudkan di sekeliling arash, kita dah baca dah, wa man haulahu, sekeliling arash. Ada setengah tafsir kata iaitulah menghampiri Tuhan yang empunya arash kerana kedudukan mereka yang tinggi serta menjadi pengantar bagi melaksanakan perintah Allah. Ada pula tafsir begitu, yang sekeliling arash Allah itu disebut dengan mereka itu hampir dengan Allah dan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dan menjadi pengantara bagi melaksanakan perintah Allah. Dalam hubungan ini Mutarraf bin Abdillah telah berkata, kami dapati sebaik-baik hamba Allah terhadap hamba Allah yang lain ialah para malaikat, dan sejahat-jahat hamba Allah terhadap hamba Allah yang lain ialah syaitan. Lalu dia membaca ayat ini. Nak sebut, ada pula tafsir sebut inilah hamba Allah yang cukup baik, iaitulah malaikat. Perintah Allah dijunjung. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan buat apa yang Allah perintahkan, tak ada bantah. Sebaik-baik hamba Allah, kata Mutarraf bin Abdillah. Mereka disuruh tawaf. Tawaf tak ada lah tanya, tak berhenti tawaf di Baitul Ma'mur. Tawaf. Tak ada lah kata sambil duk tawaf tu, bila nak berhenti? Tak ada. Lagi Allah tak suruh berhenti duk tawaf situ. Kan Nabi kata 70,000 sekali tawaf di Baitul Ma'mur. Dalam hadis Muslim, malaikat masuk 70,000 tawaf tak keluar dah. Ya Allah, ya Tuhan, tu malaikat, mereka tak pernah bantah. Kita duk kira kalau tawaf tambah tawaf haji ifadah, lagi duk kira bila lah nak habis. Sebab macam semut kita berjalan, orang ramai kan musim haji, macam semut nak lepas satu pusingan 20 minit baru habis. Kali 7 140 minit, jawab dia 2 jam. Saya pernah tawaf 2 jam tawaf haji, pernah 2 jam tawaf haji. Letih non, tangkap pinggang kau gerak pun pelan. Pelan. Allah, tu musim haji. Umrah boleh act lah laju. Umrah boleh action lah kita selaju-lajunya, boleh rapat dengan Kaabah. Karena itulah sebaik-baik tawaf, lagi kita hampir pada Kaabah lagi besar pahala. Lagi jauh pada Kaabah kurang sikit. Begitulah yang diajar kepada kita. Malaikat tak ada masuk, ya, tak ada nak sembang ni dah 60
round ni bila nak habis ni? Tak ada dia pasal. Dia pusing tu lah Baitul Makmur sampai Allah perintah bila kita pun tak tahu. Itulah sebaik-baik makhluk dan sejahat-jahat makhluk, itulah syaitan laknatullah. Tak ada kerja lain. Setan janji dah bahawa aku yad'u hizbahu, aku akan cari sebanyak mungkin untuk jadi geng dalam neraka. Itulah kerja setan. Dia akan datang kacau ganggu kita. Sebab tu jangan lupa a'udzubillah, ucapan isti'azah. Jangan lupa nak makan, nak buat apa pun a'udzubillah jangan tinggal. Kita panggil isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa minta berlindung, especially bila kita baca Quran. Baca Quran mesti mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu barulah bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk kita minta berlindung daripada makhluk yang paling celaka, paling jahat. Baik, kita habiskan perenggan las. Kata Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, seorang qari, yakni ahli pembaca Al-Quran. Saya membacakan Al-Quran kepada Salim bin Isa, ni tabi'in. Manakala sampai kepada ayat wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dia pun menangis. Allah, tuan-tuan, di antara apa kita kata penyempurna kepada membaca Al-Quran, kalau kita dapat teriaklah. Tapi memang payah, hati kita kerah. Kalau kita dapat, sama ada kita baca, kita menghayati ayat dia, kita menangis, atau kita dengar orang baca, kita menangis. Kita dengar daripada CD ke, daripada handphone kita ke lah. CD tak ada lah, handphone kita, smartphone kita ada bacaan Quran, kita buh dalam kereta, kita dengar tu menangis, kita faham makna. Kalau mampu, sila. Tapi boleh menangis kalau semayang di Masjidil Haram, tu imam tu menangis, kita pula duduk tepi speaker, duk dengar dia sot-sot dengan kita sekali teriak. Dia teriak faham, kita teriak tak faham. Kan kita menangis. Kadang-kadang Masjid Nabawi kan, tu imam dia menangis. Tu imam dia menangis Masjid Nabawi. Saya tuan-tuan duk terbayang, kalaulah aku jadi imam Masjid Nabawi lah, duk terbayang belakang Rasulullah. Allah, cuba bayang tuan, kita baca ayat Quran yang turun pada Nabi. Macam Nabi duduk depan kita, duk terbayang Nabi terima ayat tu, kita ulang baca. Allah, kadang-kadang imam Masjid Nabawi ni dia teriak cepat. Abdul Bari At-Taibati ni cukup kuat, dia menangis. Syekh Huzaifi ni pun kaki menangis juga. Kita dengar tu menangis lama tapi tak faham. Duk syok dengar dia menangis dengan kita sebab sekali. Bukan faham pun. Tetapi begitulah hebatnya Al-Quran. So kalau kita mampu menangis, dipersilakan. Nabi SAW menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa kepada dia. Nabi panggil dia baca Quran. Lalu Ibnu Mas'ud kata, aku nak kena baca, sedangkan Quran turun padamu wahai Rasulullah. Nabi kata, baca, aku nak dengar. Maka Ibnu Mas'ud baca surah An-Nisa sehinggalah sampai pada ayat Nabi menangis. Nabi kata, cukup, berhenti. Dan Nabi mengalirkan air mata yang banyak. Maka ini sifat kalau kita mampu baca Quran. Bila tuan-tuan boleh rasa menangis, bacalah pukul 5 pagi, bacalah 4:30 pagi, tuan-tuan akan rasa lain. Sungguh, tuan bacalah pukul 4:30 pagi, sunyi, sepi, bunyi kipas saja, kita pun baca pelan-pelan. Allahu Akbar. Baru baca 10 minit, bunyi gelas kat dapur, jawab dia tutup Quran, pakai lena pula, puak-puak tu main pula. Kita je ni penakut, kadang bunyi kerusi ni macam biasa tuan-tuan benda tu. Baca sebelum subuh, biasa aja.
Kita pun tak tahu benda apa. Kita baca pukul 5 pagi kan, baca tenang, kadang bunyi kursi, bunyi gelas di dapur, kita buat tak reti lah, lantaklah, jangan kacau aku sudah. Makna nak sebut, nak dapat ketenangan seronok tu, tuan-tuan baca sebelum masuk waktu subuh. Terasa sedapnya membaca Al-Quran. Dan kalau nak hafal Quran, hafal sebelum subuh. Tu masa paling cantik untuk menghafaz Al-Quran, masa paling cantik untuk mengulang bacaan juga sebelum masuk waktu subuh, waktu tahajud, waktu sebelum kita subuh, dia panggil sahur. Waktu sahur tu cukup cantik untuk kita mengulang hafalan dan juga untuk menghafaz hafalan. Saya sebut benda ni sebab ada seorang perempuan Arab, umur dia 75 tahun, dia boleh hafaz 30 juzuk. Umur 75, perempuan tu semangat boleh. Kalau tuan-tuan umur 70 ke nak hafal, boleh, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita rasa tak penting, bukan wajib pun hafal Quran. Dah ada orang hafal, lepaslah tanggungjawab kita. Betul. Tetapi kita nak sebut nikmat menghafaz Al-Quran. Nikmat dia tu lain, seronok dia tu lain, satu macam perasaan yang tak mampu kita nak gambarkan. Orang baca silap, kita boleh pick up. Orang baca, kita nampak muka surat. Tu sedapnya bila kita menghafaz Al-Quran. Tapi perlu kepada kekuatan dalaman. Tak boleh malas, kena lawan sifat malas, kena lawan sungguh-sungguh. Mujahadah kita kena tinggi. Kemudian ada disiplin. Dah hafaz, nak kena ulang. Nak ulang pula banyak mana. Dia kena ada disiplin dia pula. Kena tulis, hari ni hafaz apa, banyak mana. Begitu. Jangan main hantam ya, ulang. Lepas tu rehat sebulan seokok. Lepas tu hafaz balik. Mampu tak lekat. Tak mau dia. Dia mesti ada disiplin. Baik. Dia pun menangis bila sampai pada ayat tu, wastaghfiruna lilladzina amanu, yakni doa malaikat tadi. Dia pun menangis sambil berkata, wahai khalaf, alangkah mulianya orang beriman itu di sisi Allah. Dia sedang tidur di atas tilamnya, sedangkan malaikat meminta ampun akan dosanya. Ya Allah, ya Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, alangkah untungnya kita duduk lena malam sat lagi. Kita bertaubat dah lepas isyak, kita minta ampun, kita duduk lena atas tilam, malaikat tanggung arash. Yastaghfiruna lilladzina amanu wattaba'u sabilaka. Ya Allah, ampunlah dosa orang beriman dan ampunlah dosa orang yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Kita duduk tidur atas tilam, tidur atas katil, malaikat duk kempen, ampun ya Allah, Mamat tu tadi dia minta ampun lepas isyak, dia bertaubat padamu, terima taubat dia ya Allah. Malaikat kempen. Kata ulama ni, alangkah mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ya Allah, betapa beruntungnya tidur kita, jaga kita, semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Kita bahas ayat yang ke-8 pada bulan yang akan datang insya-Allah taala, untuk melihat seterusnya doa malaikat. Ni lagi kemah. Tadi untuk orang beriman aja, yang berkembang biak kepada zuriat keturunan. Kita akan tengok ayat itu pada bulan yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik,
nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.